eksperimen yang kedua, Ohm's Law. Okey, memandangkan malam ni kamu ada test. Okey, so ibaratnya sekarang ni saya buat sesi ulang kaji lah. Okey, so saya pun dah rekod ni. Okey, later on mungkin saya akan upload lah this video. Okey, sebagai rujukan kepada kamu. Untuk kamu go lihat lah ataupun tonton. Okay, so kita akan bincangkan tentang that report. Okay, apa yang perlu do and don'ts. Okay, dan semalam juga saya ada sharekan tentang tentang format untuk that report lah. Okay, so formatnya dia sama seperti semester lepas. Okay, markah masih lagi 40 markah. Okay, masih lagi ada 5 pembahagian. Kalau kamu tengok dalam front page yang saya dah sharekan pada pagi tadi pun sama juga, ada 5 bahagian kan. Okay, yang mana bahagian yang ketiga tu dia akan bahagikan kepada 3 benda kan, kepada calculation, kepada analisis. Okay, apa tu? Ryan, cuba Ryan kamu saya cuba okay, saya dah mutekan Ryan lah, mungkin dia tertekan tu. Okay, tekan barangkali. Okay, so hari ni kita bukanlah nak bincang exactly pasal test tu. Okay, kita akan bincangkan tentang that report yang kamu dah tulis lah. Okay, so based on this report ataupun this discussion, okay, bolehlah kamu buatnya sebagai satu panduan lah untuk kamu gunakan atau untuk kamu gunakan untuk test pada malam ni. Okay, so this one saya ada satu contoh that report, okay, daripada pelajar. Okay, kamu tegalah daripada siapa kan, tengoklah siapa lah ni. Okay, cubalah teka-teka, kalau kamu jumpa itu tak apalah kan. Okay, so this one ialah contoh dari report yang dihantar. Okay, so kita akan tengok secara sekali imbas dahulu. Okay, so start with title. Okay, and then kita ada objective. Okay, so this one is a correct way lah. Okay, memandangkan dalam kamu punya lab manual tu, memang eksperimen kedua ni ada 2 objektif, so you need to write down these 2 objektif lah. Ada 2. Okay, yang pertama verify Ohm's law, yang kedua ialah determine the effective resistance of the resistor in parallel and series combination. Okay, so this one same goes untuk tonight. Okay, sama juga untuk test malam ni. Pun juga kamu perlu tengok balik objektif yang diberikan dalam lab manual. Okay, so nak ingatkan sekali lagi, kamu jangan copy paste apa yang kamu dah buat dalam eksperimen yang kedua tu. Kamu kena baca balik manual pada malam ni. Okay, manual akan diberikan waktu ujian tu lah. Okay, so make sure that baca balik manual. Kalau kamu salin balik, kalau ada apa-apa kesalahan, saya tanggung lah. That's why saya tekankan sekali lagi, baca manual dahulu sebelum kamu mulakan eksperimen. Jangan tergopoh-gopoh, baca dahulu manual dengan berhati-hati. Okay, so this one untuk for this part dia ada teori, letak teori, apparatus, kita ada masalah, this procedure. Okay, cumanya kalau kita lihat apa yang saya dah share pada hari semalam lah. Okay, sekejap download folder.
Okay, so ini apa yang saya share hari semalam. Okay, malam semalam kan. Okay, so this one kan nampak sini kan. Okay, dalam item ini, okay, in this format, okay, in this format given, ini yang saya ambil dalam semester lepas lah. Okay, saya dimaklumkan memang dia sama dengan semester ini, dia punya item ni lah, sama sahaja. Cuma mungkin pembahagian markah tu akan berbeza. Okay, tapi itu pun akan diberikan pada malam ni lah. Kamu tengok dalam kertas soalan malam ni akan ada lah pembahagian markahnya macam mana. Okay. So untuk sini kamu nampak sini kan. Okay, daripada title dia terus kepada objektif. So make sure that kamu ada title of the experiment lah. Okay, and then kita ada objektif. Okay, so kamu tulis. Kalau ada dua objektif, kamu tulis dua objektif. Begitu. Okay. And then next part, okay, kamu terus kepada bahagian 3 inilah, ada A, B, C. Okay, iaitu kita akan ada observation, calculation dan juga graph. Okay, means that untuk 4 ini kan, kamu tak perlulah kamu nak tulis ini. Kan, this one kamu tak perlu, teori tak perlu. Okay, apparatus pun boleh skip, tak ada masalah, kamu tak tulis pun, dia akan jadi, tak beri kesan kepada kamu punya report lah. Okay, sebab kamu hanya nilai berdasarkan ini sahaja. So, kamu make sure that ada title, jangan lupa. Yang kedua, ada objektif. So, kalaulah dalam manual kamu nanti ada 2 objektif, kamu tulis 2 lah. Kalau ada 1, kamu tulis 1. That's why I say kamu kena baca manual dahulu. Sebelum, manual ni lah, maksudnya manual ujian tu. Okay, sebelum kamu mulakan penulisan laporan amali. Okay. Okay, and then, so this one kamu tak perlulah. Kan, terus sini kamu skip kepada bahagian observation. So make sure that, okay, untuk setiap bahagian tu kamu kena tulislah kan. Untuk bahagian observation ni, kamu ada 3 benda. Kamu ada data tabulation, kamu ada calculation, kamu ada graph. So make sure that kamu buat dengan jelas. A, data tabulation. And then bawah tu pula B, calculation. So apa dia yang diminta lah kan di sini kan. So kamu kena tengok balik. Okay, you have to read this part lah dalam kertas soalan nanti kamu kena baca apa yang diminta. Okay, make sure that kamu baca lah benda ni. This one mungkin it may differ from this from the last semester. Okay, so make sure that kamu kena baca balik item-item ni. Baca balik malam ni. Jangan kamu terus saja buat ikut suka hati. Boleh faham tak? Kamu kena baca dahulu. Okay. So ini kita ada data tabulation. Okay, so kamu akan buat kamu punya table and then kamu ada calculation. Okay, so this one since dia guna graph, so kamu akan ada centroid lah. Kamu ada gradient, rasa ada gradient kot. Okay, and then kamu akan ada required value. Okay, so untuk graph pula, kita akan ada, kamu perlu letak title of the graph. Okay, ada dia punya label. Okay, exist dengan label and unit. Okay, and then scale-nya mestilah 60% of the graph paper, besar lah maksudnya. Okay, and then ada centroid and plotting yang betul. Okay, and then best fit line. Okay, best fit line ni, kalau kamu tak recap balik, dia ialah apa dia? Dia mesti go through the centroid dan juga mesti lalu sebanyak mana point yang ada lah. Okay, and lastly mesti ada triangle of the gradient. Ini mesti ada. Okay, and number 4, okay, part 4, okay, kamu akan ada discussion. Okay, for this part, kamu kena letakkan apa dia? Show the calculation of, okay, for this one pun sama juga, kamu baca balik dalam manual pada malam inilah. Kena baca. Okay, that's why kita kena baca. Sir. Apa dia? Untuk sukses dia punya eksperimen tu, dia berapa persen? 10% kah? 10%, betul. Kita Okay, ambil 10%. Okay, memandangkan malam ini pun kita guna designated data. Okay, data tu bukanlah design tu, maksud data tu data yang kita panggil proof jugalah. Okay, can be proof as successful lah untuk malam ni. Okay, so maksudnya dia punya range ni memang 10% and below. Okay, so kalau kamu dapat above 10% pun tak ada masalah sebenarnya. Kamu kena faham yang lab report ini dia bukannya menentukan kamu betul atau salah. Okay, I just want to see your report writing, how you analyze your data. Kalau above 20%, above 10% pun tak ada masalah. Masih lagi acceptable dan juga masih lagi betul. Masih lagi boleh dapat markah penuh lah. Okay, dia tak akan efek kepada markah akhir kamu. Jangan risau. Okay.
Yang penting kena betul lah dia punya pengiraan tu mesti konsisten lah. Kalau kamu kira tu sebagai above 10%, so kamu kena tengok balik lah. Bawah tu mesti semua above 10% lah kan. Your data ataupun your analysis mesti toward that value lah. Okay. And then procedure, okay, ni saya akan skip, okay. Okay, tengok pada bahagian ini. Okay, so untuk malam ini, I'm not sure how the question looks like. Okay, saya tak tahu macam mana. Cumanya kalau lah kamu diberi data, okay, dan saya rasa dia bukan macam semester lepas. Semester lepas kamu kena tambah kolom. Kan? Kamu tambah kolom kan semester lepas. Okay, so untuk semester ini, kamu saya rasa nilai ni telah diberikan semuanya. Dia tak ada pun tambah-tambah kolom macam tu. Okay, so kamu kena salin balik, saya rasa lah, kamu kena salin balik table tu seperti mana yang diberikan lah. Okay, kamu kena baca lah manual tu, apa yang diminta tu kamu baca balik. Okay, begitu. Okay, so kalau dalam table tu dia tak bagi, okay, dia tak bagi nilai tak bagi point pada value tu kan, janganlah kamu pandai tulis pula 28.0. Inilah kira salah sebenarnya. Okay, sebab memang diberikan dalam bentuk 28 only. Contohlah. Okay, so jangan pandai pula kalau kamu salin balik dalam kamu punya report tu, kamu tambah pula 0.0 macam tu. Itulah kamu tambah 0.0, atas ni kamu masih lagi dalam bentuk tak ada 0.0. Memang salah lah kan macam tu. Okay, so make sure that kamu just copy that data, okay, into your report, into your report. Okay. Kamu tengok balik exactly as the data given lah. Okay. And then untuk centroid, okay, kamu akan letakkan dia punya calculation. Okay, so okay, marilah kita tengok sini kan. Kita tengok sini, okay, mari tengok pada apa yang pelajar ni buat dahulu. Okay, so for this part, okay, dia betul lah ni. Ini kan yang data kita bagi pada minggu yang ke-8 kan. Minggu 8, minggu 9 tak ingat. Okay, so lihat kepada nilai ini, okay, memandangkan this one ialah 2 decimal place. Okay, so if you look at this data, this value, semuanya dalam keadaan 2 decimal place. So semua ni kira betul lah. All correct. Okay. So janganlah kamu malam ni kamu tersilap, okay, kamu tak buat 2 decimal place mengikut kita punya uncertainty ni. Maka itu akan menyebabkan kamu akan hilang markah lah di situ. Okay, hilang markah pada bahagian data ni. Kamu akan hilang markah pada bahagian ini. This one. Silap. This one. Okay, kamu akan hilang markah pada bahagian consistent decimal point. Okay, so make sure that jangan hilangkan markah pada tempat yang tak sepatutnya. Okay. Okay, so saya go to this one, untuk parallel ini, kita check sini kan. Okay, kamu check sini, saya rasa tak ada masalah lah. Kan, okay, nampak sini, this one 2 decimal place, okay, 2 decimal place semuanya. Okay, so this one kita akan cakap dia betul lah. Tak ada masalah. Okay, let's go to this centroid pula. Okay, centroid pula. Ini untuk calculation, bahagian calculation. Okay, tapi sebelum tu, tengok pula kan dia punya label ni. Okay, lupa nak mention pasal label. Okay, so this one, kalau malam ni kamu tak tulis ini pun, tak ada masalah lah. Just write down your I only I. Okay, and then apa dia punya uncertainty lah. Okay, so this one kita boleh faham lah kan. This one, inilah unit dia. Okay, inilah unit dia. Okay, this one ialah kita punya simbol. Okay, ini ialah kita punya unit lah. Okay, so this one for the student, semuanya betul lah. Untuk bahagian dia punya header ni, semuanya betul. Okay. Untuk calculation, yang first one, you need to show the calculation of centroid. Okay, letakkan. Okay, siapa yang tak tahu tu, centroid tu kamu akan tambah semua value sini kan. Tambah semua value ni. Okay, 28 tambah 24 tambah 20 tambah 16 tambah 12 tambah 8 bahagi dengan bilangan data lah 6 kan. So this one lah dapat. Okay, begini. Okay, tambah je macam biasa. Okay, jangan risaulah pasal decimal point ni kamu salin je lah sebiji. Okay, tu decimal point kan, kamu salin balik tu decimal point.
Okay, tak perlulah kamu nak fikir-fikir ni 2.1 ke 2.10 se. Tak payah fikirlah. Kamu salin je macam biasa. Salin je apa yang diberikan dalam data ni, kamu salin balik di bawah ni. Okay. So, di end kamu dapat dia punya center Sir, point. Ya, apa saya dia? ada soalan sir. Yang untuk apa tu? Untuk I tu kan, kalau dekat hujung kurungan tu darab dengan 10 kuasa negatif 3. Bukan sir, dekat pengiraan sentroid. Oh, sini kah? Dekat Sini? darab 10 kuasa negatif Sepatutnya. 3. Betul, betul. Ni pun salah sebenarnya ni. Tetapi, okay, kamu tengok sini ya. Saya rasalah untuk pemakahan ini, kita lihat kepada value akhir lah. Kita lihat pun kamu punya unit ni, dia cukup kamu tunjukkan pengiraan di sini. Boleh faham ke? So maksudnya di sini saya nampak lah kan, sebenarnya pelajaran ni salah di sini kan. Tulis apa ni? Ampere kan, dia sepatutnya milli ampere. Kan ni sama juga kan, atas pun sama juga Ya milli sir. ampere. Tetapi sebenarnya untuk kes ini, pelajaran ni tak salah pun sebenarnya. Sebab dia dah tunjukkan pengiraan sentrok tu bagaimana. Which is kamu kena tambah semua data tu. Okay. Oh, For jadi this part, we just macam bukanlah pejam-pejam mata pun. Kita anggap benda tu bukan termasuk, tak termasuk dalam pengiraan kita sebenarnya. Okay, in fact oh, kalau kamu tak tulis pun dia punya unit pun di sini pun tak ada masalah. Masih lagi dikira betul. Okay. Sebab dia okay sir. tak ada pemarkah untuk unit pada kiraan sentrok ni. Dia hanya markahnya hanya pada kamu letakkan kiraan untuk paksi X, kiraan untuk paksi Y dan juga apakah koordinat untuk sentroid. Begitu sahaja. Itu cara kita marking lah. Ini apa yang seguna ni, ini apa yang semester lepas tau. Bukan semester ni punya. Semester ni mungkin berbeza. Cuma saya akan cakap ni berdasarkan semester lepas. Okay, I hope that dia tak ada berubah lah. Kan? Sebab kamu pun ada sentroid juga untuk semester ni. So benda yang sama saya rasa. Okay, dia tak akan berubah. Okay, masih lagi cara sama untuk dia marking tu masih sama lagi lah. Okay, satu untuk centroid. Next part, kita ada gradient. Okay, untuk gradient, kamu pertama, macam biasa, kamu punya kebiasaan kita, normal kita, kamu akan tulis dahulu dia punya rumus ataupun equation related to gradient lah, which is m equal to y2 minus y1 over s2 minus s1, macam tu. Okay, yang kedua, kamu akan buat ini kan, ni gantian lah, tengoklah 2.06 tolak 0.2, 27.5 tolak 2.5. Okay, for this part, Sir akan tengok adakah betul kamu ambil value ini berdasarkan graf yang di akhir inilah. This one. Okay, maka untuk ini okay, so this one saya akan cut lah kot. Cut pula. Kat atas je lah. Okay, so senang cerita lah. Ni pun, ni sebab saya nak present ni sebab kat atas tu kan. Senang tengok sini. Okay. Okay, so I will look at this point, okay, for each one of you lah kan. Saya akan tengoklah point ni adakah betul kamu buat pointnya. Okay, saya tengoklah sini. Based on this one, tengoklah sini kan apa point dia. Tengok, I will look at the triangle lah. Okay, so this one, this student, dia guna point ini, maka 2.5, okay, kira betul lah. Okay, ini untuk S1, okay, and then 0.2 for Y1. Okay, so ini 0.2. Apa student ni? Ni macam salah ni. Ini paksi X 0.02. Bukan, ni atas ni punya astagfirullah. Okay, this one betul lah ni. Okay, this one. Okay, 2.5. Okay, dan juga 0.2 kan. Okay, betul lah tu. Okay, tengok sini pula. Okay, so sini tak nampak sangat. 20 berapa tu tulis tu? Berapa tak nampak sangat. 7.5 kot rasanya. Okay, make sure pasal. Tengok balik. Saya kena zoom in lagi. Okay, 27.5, 2.06. Okay, so adakah betul 2.06 and 27.5? Okay, so this one, this student dia ambil point ni lah exactly at this point.
Okay, so untuk Y tu betul lah kan, 2.06 tu, okay itu betul. Okay, 2.06, okay sebab this one dia, 2.06, 2.1, 2.2, okay betul tu, 2.06, okay itu betul. And then untuk X nya 27.5, 27.5, 27.5, okay ngam lah tu. Di sini kan, betul lah tu 27.5. Okay, so this one betul lah. Ini betul dua ni. Okay, so tengok gantian dia kan. Okay, so dia akan ganti di sini lah kan. 27.5, 2.2.06. Okay, so betul lah di sini. Okay, so kamu kira. Okay, so akan dapat 70 ampere this one. Okay, so make sure that, okay, kalaulah ada eksponen macam ni kan, kamu ada miliampere. Okay, so kamu boleh gantikan terus siap-siap di sini lah kan. Okay, buatlah sini. Times 10 exponent 3 ampere. Okay, ni atas ni pula volt kan. Kamu kena buat macam, buatlah. Mesti kamu keluarkan dia punya eksponen tu. Okay, later on baru kamu akan dapat jawapan yang logik lah. Okay, 70 ampere. 70 ohm. Okay, untuk series kan, 70 ohm kan. Dia macam tu. Okay. Okay, so this part, okay, this student dia tunjukkan cara untuk kira theoretical value. Okay, ni betul. Okay, untuk series, memandangkan satu resistor tu dia punya nilainya ialah 27 ohm, maka 27 tambah 27 akan dapat 81 ohm lah. Dia begitu. Okay, so let's say lah, okay, ini saja let's say lah kan. Okay, kalau lah kamu terlupa nak tulis ini, contohnya. Okay, kamu buatlah 2.06 tolak 0.2 bahagi dengan 27.5 tolak 2.5. Contoh saja ni. Okay, and then kamu pun kira-kira lah. Bila kamu kira-kira sebenarnya kan. Tolak 2.5. Okay, so at the end sebenarnya, macam mana student ni kira? Salah. Okay, so kamu kira ni kan, bila kamu kira kamu dapat 0.0744. Sebenarnya lah ohm kan di sini kan. Okay, so kalau kamu tengok balik kan, logiknya memang salah nilai ni, 0.0744 ohm kan. Sedangkan kita punya teori kita ialah, teori kita ialah 81 ohm. Maka di sini pun kamu boleh perasan sebenarnya ada something wrong dengan kamu punya calculation ataupun kamu punya kiraan gradient di atas inilah, which is sebenarnya kamu tertinggal nak buat eksponen negatif 3. Okay, begitu. Okay, so make sure that malam ni kamu tengoklah, kalau kamu dapat jawapan yang pelik atau jawapan yang lain daripada apa yang diberikan, maksudnya ada something wrong lah pada kamu punya calculation. Okay, sebab data tu memang tepat kan, data bukan tepat lah, data tu memang ngam sudah tu. Kita akan lari dengan apa yang teori value lah. Akan lari banyak. Dia macam tu ya. Okay, so for this one saya rasa this student macam salah kira kot. Macam salah kira ni. This one supposed to be 74.4 ohm lah. Sepatutnya. Okay. So settle untuk ini, and then this number 3 ialah tentang required value. Okay, for this required value yang kamu kena comparekan dengan V equal to IR untuk Ohm's law, and then kamu akan dapat M is equal to R lah. Okay, for this part ini yang kamu kena buat pada malam ini sebenarnya. Okay, kalau dia minta begini, saya rasa ini kamu kena buat lah. Mesti kamu tunjukkan macam mana kamu dapat nilai R itu daripada M, daripada gradient. So you have to show that. You have to compare dengan V equal to IR. Comparekan dengan equation, dengan straight line equation ini. Kalau kamu kena comparekan dengan Y equal to MX plus C. Okay. Settle untuk 3 perkara serasa tu. Okay, tengok balik. Sekejap so, pergi balik ke atas ni. Okay. Okay, boleh. So calculation ni kamu nampak sini, calculation dia ada apa? Dia ada centroid, betul. Kamu ada gradient, dan kamu ada required value. Settle lah. Okay.
So, untuk student ini, kamu nampak sini kan dia punya kiraan yang di bawah ni, dia letakkan percentage of difference di sini. Okay, sedangkan this one sepatutnya berada di bawah discussion lah. Okay, so tolong berhati-hati tentang benda ini. So, kamu hanya perlu lihat kepada format sahaja. Kamu rujuk pada format, ini kamu follow atau kamu ikutlah format yang diberikan. Okay, so for this one, ini untuk paralel. Okay, paralel pun sama juga, the same process. Okay, kamu akan tambah macam biasa untuk centroid, divided by 6. And then kamu ada gradient. Okay, so untuk paralel tak ada masalah sebab dia tiada pun prefix dalam ampere ni. Okay, so rasa ni pun salah ni, dia bukannya I, it's supposed to be what? Sepatutnya kena ampere lah kan, bukannya I lah. It's supposed to be ampere. I itu current. Okay, ini pun dia kira salah sebenarnya. Tapi but still, okay, kalau kamu buat macam ni, okay, masa lagi kita tak pandang lain ni. Boleh faham Saya akan lihat kepada kamu punya gantian sahaja. Ini kita main gantian. Okay, so kalau betul gantian kamu, betul lah. Okay, so once again, I will repeat the process. Kita akan tengok balik adakah kamu ganti nilai yang betul ataupun nilai yang salah di sini. Okay, dan kamu akan dapat nilai gradientnya di situ. Okay, and then the same process juga, kamu akan tengok sini ada paralel, kamu comparekan dengan V equal to IR jugalah. Okay, sebab dengar macam ada orang buka ni ke? Siapa yang buka ni? Ada yang buka mic ke tu? Masa ke ni? Tak apalah. Okay, so settle untuk kiraan. Okay, that's why ialah untuk calculation. And then after that, kita akan tengok pada graph. Okay, graph pun sama juga, saya akan bincang satu graph sahaja. Okay, so kalau kamu tengok pada sini, apakah ciri-ciri graph yang kena ada ialah pertama mesti ada title, axis. Okay, ni, okay, kita tengok adakah semua ini ada dalam graph yang diberikan di bawah sana kan. Okay, pertama tentang title. Okay, title, ada title, okay, ada title. Faham lah. Okay. And then dia punya axis. Okay, adakah betul axisnya? Ini adalah graf graf series. Okay. So untuk graf series, okay, tengok sini, ini dia punya simbol, dia punya unit, okay, ni betul. Di bawah ini dia punya simbol, and then dia punya unit, okay, ni betul lah, tak ada masalah. Okay, dia punya axis pun saya rasa okay, tak pelik pun. Okay, dia mula dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kan, dia dalam even scale lah ni. Okay, ni kira betul lah ni, tak ada masalah. And then this one pun sama juga. Okay, pun even scale lah ni. Okay, sekata semua kan, 5, 10, 15, 20, 25, 30, okay pun sama juga, tak ada masalah. Okay. Okay, so for this graph, okay, kita akan tengok kepada kamu punya plotting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya akan check lah. Check one by one, adakah betul kamu plot pada graph tersebut. Okay, so once again, kalau kamu dapat plotting yang agak pelik, okay, kamu kena tengok balik lah sebenarnya. Adakah betul kamu plot tu? Kadang-kadang kamu rasa macam betul, tapi sebenarnya ada kesilapan lah. Okay, that's how cuba detect kesalahan-kesalahan pada plotting tu. Saya akan nampak macam odd je, dia punya plotting ni, maka setahulah ada kesilapan pada plotting. Okay, so plotting ni mesti semua betul, ada 6 point, mesti semua betul, and then kamu akan perlu ada centroid lah, centroid mesti cross dan juga mesti bulat kan, itu mesti macam itulah. Okay, so this one for the student, okay, saya rasa tak ada masalah, dia punya title ada, dia punya axis pun ada, dia punya graph pun besar, okay, and then dia punya triangle ada triangle, okay, triangle ada, and then plotting, okay, plotting semua ada, centroid pun semua ada lah. Okay, so saya rasa semua ni tak ada masalah kot. Okay, ni muka G ni salah ni, muka G.
ialah size. Okay, size. Okay, triangle lah. Okay, P2 point, C2 dia punya centroid. Okay, so far saya rasa the student can get full mark lah untuk graf. Dia tak ada kesalahan apa-apa yang saya nampak di sini. Okay, itu untuk graf. Okay, ada soalan tak tentang graf? Tak ada Tiada Okay. sir. Okay, last one ialah tentang discussion. Okay, discussion. Okay, ni pun saya kena bawa ke sini pula lah ni. Bawah pula lah. Boleh. Oh, gigih sangat. Okay, ni untuk discussion. Okay, untuk discussion. Okay, so discussion. Okay, untuk discussion kamu tengok sini kan. Okay, pertama ialah kamu akan tunjukkan cara lah. You have to show the calculation of percentage of different. Okay, so kamu kena kira di sini lah kan. Akan tunjukkan dalam bahagian discussion. Okay, so for the student sebenarnya dia kena ambil lah ni kan. Okay, untuk ini, yang part ini. Okay, dia akan letakkan, okay, for this part dia akan letakkan ini dalam bahagian discussion lah. Okay, pada poin yang pertama. Okay, yang poin kedua ialah comment about experimental value and standard value and whether the experiment is success or not. Okay, so for this comment, kamu kena komen macam mana. Okay, komen tu maksudnya kamu kena beritahu adakah dia dekat ataupun jauh lah. Is it near to the, near or far from the theoretical value. Kamu letakkan nilai yang kamu dapat tu. Okay, sebagai contohnya macam pelajar ni dapat 11.11%, okay, untuk dia punya paralel. Okay, so dia akan buat the experimental value in parallel circuit, okay, is berapa nilai kamu dapat tu lah, which is smaller than the theoretical value. Okay, smaller pula dah, sorry salah. Nilai tu smaller lah kan, memang smaller lah. Okay, saya rasa sepatutnya this one bukan smaller ni macam ni. Okay, sepatutnya kamu kena buat, okay, ayatnya ialah the experimental value in parallel circuit. Okay, sambil ni ni ada parallel ni. In parallel circuit is 9 ohm, okay, which is far from the theoretical value. Okay, why I say far? Kenapa far tu? Okay, jangan say ada far ataupun close kan? Okay, ataupun near kan? Okay, kenapa far? Okay, because depend on this value lah. Dia dapat 11.11%. Okay, which is greater than 10% tu saya anggap sebagai far lah. Okay, dia jauh daripada nilai theory value. Okay. Okay, so this one lepas tu, okay, kamu akan komen pula, okay. Okay, so this one saya rasa this student dia tak complete lah sebab dia letakkan ini untuk series, ini untuk paralel, tapi dia tak komen pun pada bahagian adakah dia sukses ataupun tidak. Okay, so make sure that dalam ayat kamu itu, kamu kena ada dua ayat lah ataupun dua part. Yang pertama ialah tentang komen, yang kedua tentang adakah dia successful ataupun tidak. Okay, so this successful ini dia akan bergantung kepada kamu punya percentage of different lah.
Okay, percentage of difference. So kalau lah percentage of difference itu less than 10%, ini greater ni. Okay, kalau dia greater than 10%, maka kamu akan cakap dia tak successful. Tapi kalau dia less than 10%, maka kita akan kira dia sebagai successful lah, sebagai berjaya. Okay, so itu untuk komen. Okay, untuk komen kan. Okay, part 2 ni komen. Okay, yang ketiga ialah kita ada precaution. Okay, precaution kamu letaklah apa-apa precaution yang sesuai untuk eksperimen tersebut. Okay, so make sure that benda tu berlogik lah. Logik lah. Okay, janganlah benda tu bentuk lain daripada apa yang pelik-pelik lah kan. Janganlah kamu ambil eksperimen semester lepas punya precaution ke, tak boleh lah macam tu. Okay, mestilah benda tu logik dan kena dengan kita punya eksperimen. Okay, for this one kamu kena fikir sendiri lah kan. Takkan saya nak bagi jawapan, betul? Okay. Okay, tengok precaution yang pelajar ni buat lah. Okay, kita based on this student punya precaution. Okay, make sure to switch off the fan before starting the experiment. So, okay, ni precaution yang pertama ini. Okay, apakah logiknya precaution pertama ini dengan eksperimen kita? That's why lah, apa yang saya kata tadi kan, kamu kena pastikan your precaution mestilah betul-betul logik berdasarkan eksperimen. So, apa kaitannya kipas, fan dengan eksperimen? Tak boleh begitu kan, kamu panas lah nanti kalau kamu tutup kipas. Kamu buat eksperimen pasal circuit, jadi kamu tutup kipas. Macam tu. Okay, so tak logik. Okay, so this one, okay, for this one pula, kalau kamu tengok student ni kan, dia bagi 3. Ini bagus. Sebab apa? Bagi lebih tak apa, sebab saya akan pilih satu saja. So kalau ini salah, tak ada masalah. Tengok yang bawah ni pula. The wire of resistance and that of the positive terminal of power supply should not be in the same slot in order to prevent short circuit. Same slot. The wire of resistance and that of positive terminal. Ini pun saya tak dapat nak komen pasal nombor 2 ni pun macam the wire of resistance and that of the positive terminal of power supply should not be in the same slot in order to prevent short circuiting. Saya tak nampak logik juga pada yang point kedua ni. Okay, so this one saya tak akan terima lah. Okay, so the connection of wire must be tight. Okay, so this one boleh guna. Okay, memang kita precaution kita ialah kita kena pastikan connection kita secure kan, ataupun connection kita di set up properly lah. Okay, so kamu kena pastikan letakkan precaution yang logik di situ. Okay. Oh, macam ni. Okay, pelajar ni letakkan dia punya komen yang sukses ini di bahagian nombor 5 bawah sekali. Okay, tak apalah tu. Okay, so this one kira okay lah. Okay, dia ada bagi komen, bukan komen pasal successful tu di bawah ni. Jadi sepatutnya this one dia mesti letakkan di bahagian atas ni lah. Di bahagian yang dekat dengan yang atas ni sebenarnya. Okay, so this one dia sepatutnya dia kena letakkan di mana tu? Letakkan di bahagian atas sana ni. Dia bahagian atas sini. Di sinilah. Okay, apa? Okay, tengok dia punya apa nama? Error dia. Okay, tengok error dia. Zero error. Taking the reading using ammeter and voltmeter. Zero error. Boleh jadi. Okay, boleh jadi. Tapi tak apalah. Boleh lah. Okay. Parallax error. Okay, parallax error ni biasa juga terjadi. Okay, which is kamu kena pastikan your eyes kan. Okay, ni boleh terima lah error ni. Okay, sebab memang parallax error memang error yang sentiasa yang kebiasaannya dilakukan lah. Okay, error tersebut. Okay, tapi kita bolehlah ambil precaution untuk elakkan error tersebut lah. Okay, wrong connection of ammeter and voltmeter. Error dia, wrong connection. Kalau wrong connection, kamu tak dapat value sepatutnya. Okay, so this error pun macam susah nak terima. Apa kaitan wrong connection of ammeter and voltmeter ni? Okay. Connect the ammeter in series and voltmeter in parallel. Dia masalah kepada error ni. Okay, kamu kena ibarat macam error tu sebenarnya kamu buat tapi benda tu dia tak mengganggu sangat eksperimen. Tapi tak juga kan. Boleh lah. Okay, boleh lah macam ni. Faham lah. Okay, boleh. Sebab terima ni.
Okay, mungkin dia dah buat error tersebut. Okay, and then dia detect something wrong dengan eksperimen dia, and then dia akan buat cara untuk overcome lah. Okay, so dia betul lah tu. Tak ada masalah. Okay, boleh lah tu. Okay, so this one pun saya boleh terima lah zero error ni kot. Kita tak ada masalah lah kan. Kena pastikan tiada zero error dalam kamu punya eksperimen. Okay, so last one ialah conclusion. Okay, conclusion are clearly stated related to the objective with unit. Okay, so this one, okay, dia mestilah kamu letakkan nilai tersebut. Okay, berserta dengan unitnya lah. Okay. Okay, so for this one, you letak the experimental value, okay, in series circuit is 70 ohm, while the experimental value in parallel circuit is 10 ohm. Okay, the objective is not achieved. Okay, tak apalah, tak ada masalah. Okay, ataupun untuk kali ini kamu tengok sini kan. Okay, tengok objektif kita. Balik semula. Okay, objektif state here that pertama kamu nak verify. Yang kedua kamu nak determine the effective resistance. So make sure that dalam conclusion kamu juga mesti related to these 2 point lah. Mesti ada kaitan. Okay, apa yang pelajar ni buat ialah dia tak letakkan objektif pertama dalam dia punya conclusion. Okay, maka seakan kira this conclusion is not complete lah. Not complete. Sebab apa? Sebab dia tiada objektif yang pertama, iaitu tentang verify Ohm's law. So kamu kena verify the Ohm's law. Okay. So kamu akan cakap apa dia? Based on this experiment, okay, the Ohm's law is verified. Okay, Ohm's law is verified lah. Okay, how to verify the Ohm's law? Okay, kamu tengoklah kepada nilai di sini. Okay, Ohm's law bilang apa dia? V is proportional to I kan. Okay, kalau tahu nampak sini kan. Okay, bila mana I semakin nilai rendah semakin rendah, V pun nilai semakin rendah. Maka kamu tahulah based on the data, okay, Ohm's law is verified lah. Okay, so kamu kena verify the Ohm's law dahulu. And then yang kedua barulah kamu letakkan these two value lah. Kalau diminta ataupun kalau kamu buat dua-dua tu, okay, kamu akan letakkan kedua-dua value dalam kamu punya eksperimen. Begitulah. Okay, so conclusion are clearly stated related to the objective with unit. Okay, so this one kamu kena pastikan kalau ada dua objektif, letakkan kedua-dua objektif yang diberikan lah. So pertama kamu akan verify the Ohm's law, yang kedua ialah kamu akan letakkan nilai untuk experimental value kamu dapat. Okay, so begitulah. Okay, so this one kalau kamu tak letak pun tak ada masalah sebenarnya, because this one kita objective is not achieved ni taklah sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab verify Ohm's law ni kita kira achieve lah. Okay. Dan juga kita punya ini pun achieve juga sebenarnya. Okay. Dikuatkan sebenarnya kedua dia tengok sini ialah objektif. Objektif of the experiment kan, which is objektif ni ialah kamu nak cari nilai effective resistance dalam series dan dalam paralel, which is kamu dapatlah nilai dia. Nilai pertama, nilai kedua. Yang kedua ialah objektif kita ialah untuk verify Ohm's law pun dapat juga sebenarnya. Okay. Cumanya yang kamu kena comment ialah di sini kan. Ni yang not success ni, not success ni. Okay, because of the percentage-nya lebih besar daripada 10%. Itu sahaja. Okay, ada soalan tak? Dah 50 dah. Any question related to this report writing? So far tiada sir. Okay. Sir, Ya. mesti Okay, sir. handwritten kan? Apa tu? Mesti handwritten kan? Tak boleh gunakan Betul. Malam ini wajib ditulis tangan lah. Tak boleh guna komputer langsung. Okay, so make sure that kamu malam ni, petang ni lah kan, lepas ni ke kamu pastikan sediakan test pack macam ni, and then kamu kena sediakan kertas graf lah. Okay, berpelai tu ataupun pada gambar kamu sediakan lah kan. Yang penting sebab lepas tu kamu kena scan je pun. Okay, penting kena buat proper lah. Jangan membuat conteng pula. Mestilah buat proper kan, ujian kan, buat proper. And then nanti dalam file tersebut,
pastikan page pertama tu kamu akan letakkan front page-nya. Boleh. Tapi siapa ada masalah, which is dia tak pandai nak merge-kan tu, tak ada masalah lah. Kamu hantar 2 file lah. Kamu hantar file front page, kamu hantar file yang kamu buat tu. Okay, tapi siapa yang boleh combine front page dengan report writing tu, itu lagi bagus dan juga lagi memudahkan lah sebenarnya. Okay, for those yang tak mampu nak gabungkan tu, tak ada masalah. Semasa lagi okey. So boleh tanda dua-dua. Saya boleh terima dua-dua dokumen lah. Okay, tak adalah saya nak minta kamu combine juga kan. Kalau kamu tak boleh hantar, tak boleh combine, just submit 2 file lah dalam kamu punya tugasan pada malam ini. Okay, ada lagi tak? Ini ada question. Sir, Ya, yang apa tu yang front page tu kalau kita print bolehkah? boleh print, tak ada masalah. Kalau kamu nak print, boleh print. Okay, sebagai awal tu sebab kamu boleh bersedia, kamu nak print dahulu boleh, atau kamu nak edit siap-siap dalam komputer pun tak ada masalah. Up to you lah. Dia pula pada kamu. Ikut kamu punya creativity ataupun kamu punya kesenangan kamu lah. Kalau kamu rasa senang nak print, print lah, isi secara manual. Jadi kamu akan scan semua dokumen kamu sekaligus. Okay, semua boleh terima, tak ada masalah. Okay. Lagi? Ada soalan lagi sebelum kita habiskan. Persistence activity, time calculation. Okey, ni dapat jawapan kan? Yang Fiona Lista dapat kan? Okey, percentage error ini mesti letakkan dalam discussion. Okey, kamu ikut format yang diberikan. Which is dalam format tersebut, dia letakkan percentage error dalam discussion. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan habiskan kita punya sesi pada hari ini di sini. Sebelum tu, sila isikan kehadiran Google Form ini. Okey. Okay, so minggu ni minggu ke-10. Minggu ke-10, kita berbaki lagi 8 minggu lagi. Okey, nak puasa lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu nak puasa. Semoga baik-baik sahajalah semuanya. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan hentikan recording pada waktu